Assalamualaikum, saya sharekan skrin lah. Jadi kalau ada yang nak bertanya soalan nanti boleh unmute kan dan bertanya soalan lah. Sekejap saya go through first. Okay. So sekarang kena bagi tahu saya lah sebab saya tak nampak apa yang you all nampak. Sekarang ni saya akan presentation. Okay, slide yang first ni nampak Okay. Okay, nampak. Kalau macam tersangkut-sangkut tu tadi, kalau boleh tim saya pun kena bagi tahu saya sangkut ataupun yang mendengar ni sangkut. Kena bagi tahulah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so kita mulakan kita punya taklimat kita ni berkenaan dengan program yang syarikat saya buat. So syarikat saya ni nama dia Me Want to Pay. Kalau orang jumpa orang tu dia kata Me to Pay, alamak dia belum digital lagi lah. So dia kena sebut Me Want to Pay digital. Baru ngam dengan kita punya program cashless ni lah. Okey. So saya tubuhkan syarikat ni 2018 sebab mudah saja untuk menjadikan masyarakat Malaysia ni dalam masa 5 tahun sebagai cashless punya society lah. Okey, mula dulu 2018-19 macam tak boleh capai je, tapi disebabkan COVID ada hikmah dia lah. Jadi penyertaan banyak sekarang ni ke dalam melalui digital program lah. Saya tunjuk video kejap apa yang saya maksudkan tadi tu. Okey, video nampak ya? Video nampak tak? Okey, kalau tak nampak je beritahu. Dia suara ada juga ni tapi tak kuat kot. Okey, kalau tak ada suara then saya just go through je lah. Maksud dia kita punya ni untuk menggunakan program kita semula untuk go for cashless lah. Okey, kita punya target tu kita punya corporate, government agency, sekolah kan. Macam ni kita dah dapat approval untuk ke semua sekolah sekarang dengan retail, dengan corporate kita buat program kita semula lah. Jadi kita masuk ke sekolah nanti saya tunjukkan video-video dia, slide dia. So kita mengajar entrepreneurship, kita semula, financial literacy. So kita nak jadikan program kita ni dalam masa 5 tahun tadi. So termasuk semua market segment lah. Okay, sekarang kita balik kepada kita punya slide. Okay, so basically that's the idea, nak menjadikan kita punya tempat ni semua ni cashless. So kami punya start tu 2018-19 tu kita mulakan dengan program untuk cashless kepada pekerja asing dan kita cashless untuk jemaah haji dan umrah. Sekarang ni restart balik lah. Then program kita seterusnya adalah program kita semula cashless di sekolah, dan cashless di community, dan cashless bersama agensi kerajaan, dan juga cashless dalam bidang perniagaan lah, going abroad lah. Okay, so macam kita kata tadi, saya kata tadi, so kita start program kita semula ni, so kita ambil kertas, minyak masak terpakai, tin, aluminium dan juga plastik lah. Tapi sekarang ni hot item ni adalah minyak masak terpakai lah. So kita buat program kita semula ni dimulakan di sekolah. So kita bagi kad QR kepada student semua, dan kad QR juga gunakan untuk kehadiran, pre-order makanan. Macam sekarang ni kita buat pre-order makanan untuk kilang. Jadi kalau semua peniaga-peniaga ni katalah nak masuk dalam program, kalau sekarang kilang kita ada satu kilang saja baru di Ceras Balakong, Comark International. So dia pun nak tambah juga kilang-kilang lain sebab sekarang ni kilang pun tak boleh juga macam sekolah, tidak boleh makan di kantin. Dia kena ambil bungkus, pick up dan pergi ke macam kawasan lain lah untuk makan. Dan kita punya juga di sekolah kita ada buat pengurusan pusat sumber lah. Okay. Dan kita kebanyakannya menggunakan punya aplikasi kat sini, apps kita lah, semuanya menggunakan apps lah. Untuk kita semula pun apps, untuk kehadiran pun pakai apps, pre-order pakai apps, perpustakaan pakai apps, kan, untuk point of sale dekat semua ni pun menggunakan apps juga. Ini paparan ringkasan ni nanti kita go into detail.
Dan sekarang syarikat saya juga dilantik oleh kerajaan, oleh MDEC lah, untuk menyalurkan sales migran RM5,000 di dalam kategori point of sale. So maksud dia program ni 5 tahun punya program. So sekarang dah masuk tahun ketiga, so 200 juta dah habis, dah disburse. So kita kena cari 2000, dia start 2020. So 2020 maksud dia 100 juta untuk 20,000 orang dah lepas, then second year dah lepas, ni masuk third year lah. Tapi masih lagi kita punya peniaga ni kata ini semua ni apa ni scam lah apa semualah. 40,000 orang dah dapat lah, kita masih lagi duk scam-scam. Mungkin tahun kelima baru nak sedar, ataupun tahun keenam bila duit dah habis tu baru nak join lah. Okay. So ini kita punya program di sekolah. So kami ni mendapat Me Want to Pay ni mendapat kelulusan untuk menjalankan program kita semula ni di semua negeri di seluruh Malaysia lah. Dia punya kebenaran ni year by year. So setiap tahun kena minta approval lagi lah untuk meneruskan kita punya program lah. Okay, so nanti yang macam saya mention tadi, kita juga ada tagline untuk community. Jangan buang dapat wang. Ini kita jalankan di Terengganu, di Ulu Langat, dan juga di tempat-tempat yang community lah, community base lah. Ini yang tadilah barang-barang tadi yang kita ambil tadi, minyak masak terpakai, tin, aluminium semua ni lah dengan kertas. Okay, so kalau yang buat program di sekolah ni, sebab tu kalau ada apa-apa barang yang nak masuk sekolah boleh hubungi saya. Sebab dia proses dia walaupun dapat surat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, kena juga dapat surat kebenaran daripada Jabatan Pendidikan Negeri dan daripada Pusat Pendidikan, Jabat Pendidikan Daerah, PPD, dan juga sekolah lah. Guru besar juga boleh menolak program ni lah. So kita bagi taklimat dulu, so taklimat semua ni lah. Then kalau macam kita punya program ni, kita kena bagi taklimat di sekolah. Ni macam SKB Wangsa Baju, Datuk On, sekolah rendah, sekolah menengah. Ini orang yang cleaner pun semua ambil bahagian. Ini yang buku-buku pun sekolah ambil bahagian. Ini minyak masak terpakai. Ini kita bagi kad QR, nanti tunjuk video kejap lagi. Kad QR tu kita bagi setiap murid dan juga kita ambil gambar. Macam ni lah, sebab kita punya fasa seterusnya adalah untuk facial recognition. Jadi saya tunjukkan dalam dia punya video lah. Okay, ni pada mula-mula dulu adalah manual. Ini yang kami bagi percuma lah. Alat timbang ni kami bagi percuma ni, alat timbang ni. Okay, mula-mula semuanya diuruskan oleh murid. Murid-murid pun menguruskannya, dia tulis buku, dia alat timbang, semuanya diuruskan oleh murid-murid sekolah lah, pelajar sekolah lah. Jadi kami punya proses dia, mula-mula harus menggunakan beri taklimat lah. Kita kena bagi taklimat. Okay, then kita bagi taklimat tu, kita bagi juga kad QR. Setiap warga sekolah ni akan dapat kad QR lah. Yang tadi yang saya mention tadi digunakan untuk digunakan untuk kehadiran, pusat sumber, pick up makanan. Ini gambar-gambar yang kita ambil tu, jadikan dia profil dalam dia punya aplikasi, dan juga dalam kad, bila scan kad QR tu akan nampak gambar lah. Ini proses program dia yang jalankan di sekolah ni. Sama juga program di community, so kita memerlukan somebody yang untuk menguruskannya lah. Jadi yang menguruskannya tu akan mendapat 20% daripada harga barangan yang dikutip lah. Macam ni, dia menggunakan handphone yang kita bagi, alat timbang. Jadi dia scan QR tu untuk identify siapa dia. Kalau untuk community, mungkin kita gunakan kad ataupun kita gunakan smartphone lah. Okay. So dia scan kad kan, dia scan kad. Okay, tu alat timbang macam sekolah ni, SK Cyberjaya ni ramai student, so kita bagi ada 4 digital machine ni, 1, 2, 3 di sebelah sana ada 4, dan ada 4 handphone lah yang digunakan. Cikgu cuma tengok dekat belakang sajalah. So di program ni dijalankan, so maksud dia macam minyak masak terpakai, kita ambil RM1. Jadi siapa yang menguruskannya, pihak sekolah yang menguruskannya, kita akan bagi 20 sen. Jadi secara keseluruhan RM1 kepada student ataupun kepada yang mengambil bahagian, 20 sen adalah kepada pihak yang menguruskan, membantu kita menguruskan.
Okey, so kita teruskan semula kita punya slide ni. Okey, so basically inilah dia punya program tadi. Kan, dan gambar-gambar tadi, alat timbang kita bagi, budak-budak yang menguruskan, ni macam di korporat. Kita pun bagi alat timbang juga. Sekarang ni yang korporat yang ambil bahagian sebelum COVID sebelum COVID, sekarang cleaner pun dah tak ada buang dekat cleaner dah. Cleaner pun kena kutip sendiri mana yang department yang tak nak untuk dapatkan. Sebelum ni, kedatangan pejabat korporat ni bagi je semua barang-barang kita semula kepada cleaner. Ini yang tadilah gambar tadi dalam video tadi, buku-buku kan. Okey, so apa yang kita buat dengan minyak masak terpakai ni? Minyak masak ni kita jadikan dia satu adalah biodiesel. So mana masa mula-mula kita menjalankan program ni, orang ingat kita ambil minyak masak terpakai, recycle balik jadi minyak masak yang dalam plastik. Kita kata yang tu adalah subsidized. Kita tidak recycle balik jadi minyak masak dan jual semula dalam paket plastik lah. Jadi kita maksudnya satu untuk biodiesel, dan sekarang ni kita buat untuk jadikan sabun, dan satu lagi untuk jadikan lilin. Jadi sabun dan lilin ni kita bagi balik kepada pihak sekolah lah untuk digunakan di kantin dan juga di bilik air, di tanas lah. Okay, ini pula program yang dijalankan di sebelum COVID hari tu di community. Okay, so ni menteri, masih lagi menteri yang samalah sekarang ni pun. Okay. Then kita ada ni semua, then YB semua kita buat di PJ lah, PJ, Persatuan Penduduk PJ yang menguruskan program ni. Ini pula kita buat dengan universiti kan, untuk dengan UTM lah, dengan untuk dia punya program kita semula juga. So kita punya ni masuk dalam aplikasi lah. Aplikasi kita ni mudah saja, bila download tu dapat ni, sebelum login pun dah ada dah semua function-function lah. Macam ni saya tunjuk sini, A ni attendance tanpa suhu. Bila COVID, attendance ada suhu, ada boleh check out, ada juga yang menggunakan sebagai kehadiran lah. And then kita ada juga integrasi dengan Bluetooth temperature device. Ini untuk kehadiran koklekeram, kehadiran di kilang, kehadiran ini pula untuk kita punya program dengan adun, ada yang adun lah untuk kebajikan lah. Untuk siapa yang dapat bantuan, siapa yang tak dapat bantuan masa hari pengagihan tu lah. Dan kita punya ni juga adalah untuk scankan untuk kita semula, kan, untuk tengok baki dalam kita punya aplikasi. Ini pun tengok baki jugalah. Okay, baki untuk peserta, kan, dan juga untuk attendance. Okay, kita punya ni bila download tu dia ada latitude longitude lah, location based lah. Jadi kalau macam sekolah menggunakan sistem kita ni, dia kena on kan location untuk check sama ada attendance dibuat di dalam parameter yang ditetapkan 100 meter lah. Tapi kalau untuk sekolah macam sekolah MCKK tu, dia punya kawasan dia besar sehingga 1 kilometer daripada latitude longitude pejabat sekolah lah. Ini kita punya paparan. Maksud kita ada berbagai balance lah. Ini balance untuk virtual bank account, ini balance untuk kitar semula, untuk balance medical, balance untuk food product. Food product ni untuk dengan di sekolah, ibu bapa memesan makanan, ataupun untuk program Jabatan Kebajikan Masyarakat, duitnya hanya untuk membeli barangan dan juga untuk beli buku lah. Ini semua ni dalam standard punya aplikasi kita, Mi Want to Pay aplikasi lah. Boleh download di Android ataupun di App Store. Ini selain pada tu mengikut profil masing-masing, ada untuk kitar semula, untuk kegunaan di kantin, untuk kegunaan kehadiran, untuk kegunaan di library, pusat sumber, untuk kegunaan juga skim pinjaman buku teks. Ini semua ni kita provide kepada sekolah secara percuma lah. Okey, so kita masuk sekarang ni, mungkin ini lebih relevan kepada kita punya peniaga-peniaga pasar malam ataupun peniaga yang ada kedai ataupun peniaga online lah. So sebelum ni kalau nak berniaga ni kena ada cash register machine, cash drawer, receipt lah, printer, dan untuk terima payment secara kad kena ada register machine, memanglah boleh terima secara cash. Jadi sekarang ni semua kita dalam kita punya apps ni, ini profile adalah sebagai juruwang lah, point of sale. Dia punya profile dia, point of sale dia. Lepas tu ini adalah so-called screen yang untuk macam scanner lah. Kita ada scan untuk barcode, scan barcode dan scan untuk payment. Ni the receipt dia. Okay, so basically berapa nak kena bayar, free sajalah. Kalau untuk cash free saja. Kalau untuk macam program Jabatan Kebajikan Masyarakat kita ambil 2%.
Ataupun kalau untuk penggunaan secara payment gateway, bayar orang pakai credit card, debit card, e-wallet, kita ambil 2% juga. Semua ada, laporan ada, analisa ada, statistik ada untuk memudahkan lah. Jadi yang pengguna-pengguna kita ni beberapa ratus peruncit ni yang berada di Kedah, Perlis dan Melaka, untuk program jawatan kebajikan masyarakat, dia boleh tahu untung seharian dia berapa barang yang keluar, boleh tengok stok, dah nama point of sale, so ada stok inventory lah sistem. Dan juga ada invoicing. Ini yang kelemahan kita ni, kebanyakannya nak buat invest tak ada, receipt tak ada, semuanya disediakan di dalam simple yang tak payah bayar punya lah. Okay. So kita punya ni digunakan di Agrobazar kebanyakan lah, program JKM ni, operasi, kedai runcit, klinik, farmasi, food truck, untuk memudahkan peniaga ni merekodkan penjualan masing-masing lah. Okay, so macam saya mention tadi, sebab dia pakai handphone, boleh melantik seramai mungkin cashier. Dan juga kalau ni boleh dibawa ke mana-mana lah, so secara semintas lalu lah. So kita tengok video ni pula, video berkenaan dengan JKM punya program. Okay, kita mainkan video ni kejap. Ini program yang kita jalankan dah mendapat kelulusan untuk ke nationwide lah. Dan program ni juga telah termasuk di dalam, katanya di bawah KPI Menteri baru ni, untuk dilaksanakan di seluruh Malaysia dalam masa 100 hari. So maksud dia akan sampai ke Selangor insyaAllah bulan Disember lah kot. Sama je proses tadi. Kalau tengok gambar ni, ambil bagi kad, ambil gambar. Sebabnya bila penerima bantuan ni datang ke kedai, bila scan tu keluar gambar masing-masing lah. Kalau yang macam orang kurang upaya, wakil dia pun gambarnya akan keluar sebagai salah satu security lah dalam sistem lah. So macam biasa, maksudnya first kena ambil barang-barang untuk dimasukkan dalam sistem. Yang ada barcode, masukkan. Kalau ada barcode, create barcode dulu, sebab aplikasi kita ni boleh digunakan untuk create barcode juga. Okay, so macam dah jadi macam cash register machine di pasaraya lah. Maksud dia dengan hanya menggunakan handphone yang sedia ada, download aplikasi, daftar, dah boleh menjalankan perniagaan ni. Tak kira tadi lah, pasar malam pun okey, untuk ada kedai okey, buka meja pun okey, buka booth pun okey, online pun okey, kan. So macam ni kita ajar penerima bantuan ni. Aplikasi kita ni ada 3 jenis mode. Satu menggunakan aplikasi apps, satu adalah mobile friendly, maksud dia pakai browser saja. Dan yang ketiga adalah menggunakan kad QR yang tak ada smartphone. Tapi sekarang ni semua dah kena ada smartphone. Nak pergi masjid pun kena ada smartphone. Kan? So nak masuk program pun kita galakkan untuk smartphone lah. Tapi kalau tak ada smartphone, kita menggunakan kad QR yang kita bagi juga kepada semua penerima bantuan ni lah. Dan juga tadi, kad yang sama juga boleh digunakan untuk student-student kita ni, ada lebih kurang beratus ribu ni, yang ada kad yang mengambil bahagian dalam program kita semula. Dan juga untuk komuniti yang mengambil bahagian, so dia duit yang masuk dalam kad dia boleh gunakan di pasar malam tadi, yang ada ni lah, yang menggunakan aplikasi kita, atau yang datang ke kedai. Tadi ada banyak jenis payment tu, pilih saja salah satu payment method yang diperlukan, dan scan. Kalau ada duit, dia akan selesai. So keluar gambar dari tu, kan. Jadi sistem kita ni boleh menerima secara cash. Dia punya dan receipt boleh tunjuk. Kalau dia ada smartphone, kita boleh hantarkan receipt tu kepada smartphone yang dia orang punya lah. Okey, katalah dia ada smartphone, cik nak receipt, okey, apa nama handphone, kita kena letakkan nama handphone tadi pembeli tadi lah, tak kira lah siapalah, penerima bantuan ke, pembeli ke, masukkan nama handphone dia, dan seterusnya kita hantar send. Jadi close lah. Ini paparan penerima lah, pembeli. So dia tengok dia punya handphone dia, WhatsApp dia, ada link untuk tengok receipt. Dia tekan link tu, and then dia boleh nampak receipt lah. Kita punya ni selalunya JKM program ni, dia selalunya dia spend sekali datang tu 100 sampai maksimum lah, sebab dia ni susah nak ke kedai. Jadi kedai tu kalau ada banyak barang yang diperlukan oleh dia, dia akan maxkan dia punya penggunaan tu lah.
Okey, kita juga ada dalam ni maksud dia untuk melihat untuk set up dia punya store info lah. Dalam ni dia ada kedai tu buka, ada delivery ke tak ada delivery, masa buka, masa tutup, status terkini, nombor handphone yang untuk dihubungi. Jadi maksud dia beri peluang kepada pembeli untuk tengok maklumat ni, untuk call in ke untuk buat order. Jadi promosi secara tak rasmi lah, tak perlukan keluar duit. Sekarang ni kita ada juga gambar yang boleh upload gambar, dan juga ada charge yang kita boleh masukkan di paparan ni untuk delivery. Okay, jadi kalau yang bila dah dia tekan untuk store tu, akan ada latitude longitude. Sebab kan mula-mula dulu ada yang buat di rumah, jadi latitude longitude tu ambil yang rumah punya. Kalau dia di kedai lah, kita galakkan berada di kedai ataupun di pasar malam. Kalau berubah-ubah tempat, kena submit sekali lagi bila berada di pasar malam tersebut, supaya orang lain boleh tengok nearby tu, kata ada pembeli tu pergi ke pasar malam mana-mana, then dia boleh tengok direction ke kedai terbabit lah. Kalau berada di mana-mana, selalunya banyak ni yang food truck lah, dia bergerak-gerak, so boleh tengok nama handphone dia, address kat mana, boleh telefon dululah hari ni kat mana so kalau dia update dia punya tu, boleh tengok view direction. Sekarang ni dia pasar malam section 1 ke section 2 ke, then dia orang boleh pergilah, tengok. Kalau jauh tak payah pergilah. Okay, so kita ada dia punya tu. Ni banyakkan yang menggunakan point of sale kita ni yang dalam program Jabatan Kebajikan Masyarakat, yang di dalam persediaan lah, macam Kelantan punya dalam persediaan. Kita punya kata handphone bolehkah handle ni kedai runcit ni. Okay, so kita punya ada yang paling banyak tu kedai di Terengganu pula, di Perlis tu sampai 40,000 produk lah. Okay, so kita tengok balik sekejap Okay, so then macam tadi saya kata tadi lah, so kalau yang nak dapatkan kita punya point of sale percuma ni, boleh saja ke link kita ni, Go Digital ni. Jadi dia akan masuk dalam daftar, so dia akan set up, akan configure, dan akan dapat kod lah. Dalam kod tu maksud dia akan bagi tahu untuk kemas kini, dan juga untuk dia dah bagi ID siap-siap dalam aplikasi. Jadi aplikasi tadi tidak perlu macam sign up lah, terus saja menggunakan nombor handphone yang didaftarkan dan juga nombor PIN yang diberikan untuk terus dapat skrin ni lah, untuk teruskan untuk buat proses jual beli atau buat persediaan lah untuk menggunakan point of sale kita. Okay, so kalau macam ni kita tengok receipt ni, contoh receipt. Kalau macam ni di mana ni? Ini di Melaka lah. So penerima ni terus tengok dia punya tu sampai 40 barangan sampai RM300. Itu saya kata tadi, once dia masuk dalam Selangor, ke negeri Selangor, mana-mana yang ada macam kita punya program ni, kalau di utara tu Bismi lah, Agro Bazaar lah, so macam ada kedai-kedai runcit MCM sampai 52 cawangan. Semua ni mengambil kesempatan dalam program yang kita ada untuk menjual barangan. So yang tak boleh dijual hanyalah rokok dan juga alkohol. Jadi tengok sekali datang tu, sebab kita punya settlement pun the next day lah. Okay, kita balik kepada kita punya slide tadi. Okay, so kita punya tadi kan ada tengok gambar tu, yang gambar-gambar yang kita ambil tu tadi digunakan nanti untuk facial recognition untuk membayar lah. Nanti maksud dia macam sekarang ni kita dah ada integrasi aplikasi kita dengan temperature device macam ni lah. Jadi automatically akan daftarkan kedatangan dan juga rekodkan temperature secara automated lah. So kita punya fasa seterusnya adalah menggunakan muka dia tu, muka yang dia ambil tadi ni, muka lah, setiap muka ni untuk membuat pembayaran lah. Sebab kita benda ni dah ada di China. So kita kata apa masalahnya, kita gambar dah ada semua, so kita just sama ada tunjuk kad ataupun tunjuk muka je lah untuk membuat pembayaran. Okay, ini yang tadi yang saya mention tadi, yang screen-screen yang ada lah, ini untuk master merchant. Dia boleh merantik seramai mungkin cashier. Ini adalah satu paparan daripada pembeli lah atau penerima bantuan. Dia tak ada banyak, cuma dia boleh gunakan dia punya duit tu daripada food balance dia untuk membeli top up juga, dan juga untuk beli barangan-barangan asas lah. Okay, so macam saya mention tadi, kita ada juga dalam bentuk browser base yang boleh digunakan oleh
penerima ataupun yang kita punya klien yang yang ada smartphone tetapi tidak berapa nak smart. Jadi dia menggunakan mobile friendly lah. Mungkin space dia tak cukup ke, storage tak cukup ke, apa benda ke. Dia menggunakan mobile friendly kita punya platform lah. Okay, so basically yang ni yang peniaga punya tadi, maksud dia boleh view transaction, dia boleh tengok receipt, boleh hantar tadi macam kita punya video tadi, boleh menghantar receipt, tengok receipt penerima, tengok klik link, dia punya link untuk tengok receipt lah. Ini receipt tadi yang kita dah tunjukkan tadi, receipt secara terperinci, receipt secara ringkas. Kan untuk receipt untuk peniaga pun ada, maksud dia ada scan, barcode balik untuk dia update back end sistem dia, untuk dia punya stock inventory punya reconciliation lah. Ini kalau dia tak ada barcode, kita punya sistem ada juga barcode. Maksud dia ada yang jual kerepek apa semua ni, dia ada bungkusan tapi tidak ada barcode. Jadi dia tak boleh masuk kedai-kedai runcit atau pasar raya. So kita galakkan dia menggunakan kita punya facility untuk create barcode lah. So dapat barcode ni, dia boleh sama ada savekan dia dan tampal dekat dinding ke, ataupun savekan dia, printkan dia dan labelkan dia di dalam dia punya bungkusan tadi lah. Okay, so kita kata tadi kalau nak menggunakan cara cash pun boleh. Macam ni kan, dia masukkan, ni kita punya paparan scanner, dia dah scankan barcode. Ini yang scan yang tak ada barcode, kita sediakan barcode juga untuk ayam apa semua tu. Dan kalau kita punya kamera tak boleh nak scan, then dia boleh buat manually, tekan plus ni dia akan keluar barcode untuk enter manually lah. Sebab sekarang ni bungkusan pun ada canggih juga bungkusan. Jadi dia kamera tak dapat nak baca barcode. Jadi kalau bayar secara cash ni, katalah RM50, dia pun dah duit baki siap-siap lah untuk memudahkan kita punya merchant tadi, cashier tadi lah. Dia boleh hantar receipt WhatsApp daripada sini, tak perlu keluar dan masuk balik. Dalam sini pun dah boleh hantar receipt lah kepada penerima ataupun pembeli tadi. Okey, cara dua pula tadi JKM punya kad, program ni dia orang datang sama juga, satu ataupun cara dua tadi. And then tengok payment, okey, pilih QR payment, then minta kad, scan keluar gambar, dan juga gambar sama ada gambar wakil ke tak ada wakil. Then view receipt sama macam tadi lah. So ni buat macam credit card juga. Okey, saya credit card, dia hantar credit card punya link tu kepada handphone. Jadi dia macam tadi tu menggunakan WhatsApp untuk receipt, ini menggunakan WhatsApp juga untuk pembayaran. Mungkin kena kata okey, duduk tepi sekejap, kita bagi orang lain jalan dulu. Bila dia dah pembayaran telah berjaya, akan menerima notification lah, dan baru release barang. Macam ni credit card tadi, masukkan ni dia perspektif tadi penerima tadi lah, pembeli tadi, masuk pakai Maybank semua, dah dapat receipt. Jadi seterusnya tadi kalau nak tambah produk pun scan barcode ataupun type barcode tadi lah, lihat produk, purchase produk, ada semua ni. So saya pun dah sharekan juga kita punya slide ni di dalam group, nanti minta Prof sharekan dalam untuk semualah yang untuk nak tengok lah. Okay, so kita ada report ni dalam bentuk browser lah. Sebab kadang-kadang banyak sangat barang, kalau pakai handphone tu tak pun nampak lah. Tapi dia boleh link daripada handphone juga ataupun dia pergi dekat browser base kita lah. Okay, ini yang maksud saya tadi, kalau yang barang-barang yang tidak ada barcode, kita sediakan barcode lah untuk digunakan oleh kita punya pengguna point of sale. Macam ayam, bawang, macam beras. Kenapa beras pun ada ke? Ya, dari utara sana beras ada jual secara kilo. Jadi kita bagi juga barcode untuk beras lah. Jadi kalau yang datang beli secara kilo, 1 kilo beras, kan, so dia kena scan ni lah dan letakkan harga. Dan biskut, daging kambing semualah yang tidak ada barcode, yang ataupun produk dia bertukar-tukar harga mengikut berat. Udang macam ni lah, macam seafood. Okey, tadi pun dah diterangkan yang pasal kita punya informasi kedai. Dan seterusnya update juga ni untuk kalau kita menggunakan point of sale, kita nak jual secara delivery lah untuk yang dekat rumah. So dia letak dekat sini update store info tadi tu. Delivery macam saya mention tadi, yang ni delivery, lepas tu boleh letak charges kan untuk letak update store info lah, upload store gambar-gambar kedai lah. Okay, so maksud dia boleh barcode dia sediakan. Okay, dan masukkan receipt semua tadi lah. Sama tadi, kalau ni dari segi untuk sediakan tempat ni untuk di order daripada rumah lah.
Okey. So ini pula tadi untuk so-called manage essential ini yang dia nak letak barang dia secara dalam talian. So maksudnya bila orang tengok tadi dalam secara nearby tadi, ni kan ni perspektif daripada pengguna tadi kan, dia ada tengah tu ada, kalau ada barang di dalam essential ni, maksud dia dari kedai ada 100 barang tapi dia nak jual secara talian cuma 3 sahaja. Jadi pembeli semua ni ataupun penerima bantuan tadi, dia tengok kat sini, oh ada tanda hijau ni, buy it, then dia akan masuk, dia akan tengok cuma ada 3 produk saja yang disediakan lah untuk daripada peruncit ni, peniaga ni, so dia boleh order. Okay, order maksud dia kita boleh delivery lah, dan ada semua receipt. Okay, ni bulk purchase pula. Kita ada satu lagi platform kita nama Simple Mall. Ini yang Simple Mall ni konsep kedai. Jadi dia orang yang konsep kedai tadi meletakkan dia punya produk di dalam kita punya point of sale supaya peruncit ni juga boleh membeli barang secara pukal lah. Peruncit kita ada banyak barang, so dia kena beli barang dari supplier. So dalam ni kita gunakan Simple Mall, letak barang dekat dalam ni, dan ni beberapa kedai lah. Jadi bila itu dia boleh beli barang untuk dia punya kedai. Okey, yang ni pula tadi yang untuk pembeli punya, dia akan tengok nearby tadi, macam tadi yang kita mention tadi lah, maksud dia ada direction yang kita dah mention tadi. Okey, ini secara berlalu lah kita punya program tu, maksud dia kita ada point of sale untuk kedai, untuk delivery jugalah. Okey. Okey, so basically yang satu lagi pula ni, maksud dia kita punya pembayaran ni, ringkasan dia kita ada receipt daripada aplikasi tadi, dan juga ada macam statement lah, duit merah ni duit keluar. Jadi mungkin untuk settlement lah, kita punya settlement kepada program kita punya JKM ni adalah the next day hari bekerja akan dibuat settlement lah. Kalau katalah dia punya transaction hari Khamis, buat settlement hari Jumaat. Kalau hari Jumaat, then hari Isnin lah, dia setiap hari bekerja. Ni duit masuk hijau, duit keluar merah. Dan ada receipt, dan juga kalau penerima tu, kalau ada penerima JKM ni, dia akan ada juga balance dekat sini lah. Okey, ini yang sebahagian daripada kita punya peruncit-peruncit di sebelah utara sana. Kan, Fama, kedai runcit biasa. Ini yang MCM yang saya kata tadi, sampai 52 cawangan. Semua menggunakan aplikasi pakai handphone saja, jadi boleh dimonitor oleh dia orang punya pengurusan lah. Basri, kedai Fatimah Fama, kedai Fama, semualah yang ada kita tak kira, semua kita bantulah. Macam ayam juga, ayam bispi pun dalam kita punya program juga. Ni dekat mana pula ni, macam di Melaka ni, kan. So basically di Melaka pun kita ada program yang saya mention tadi dijalankan, semua menggunakan aplikasi sajalah. Yang My Ministry pun ada. Ini juga macam-macam lah. Ini yang macam kita punya untuk SME grant kita, yang ada janji dia berdaftar dengan SSM, dan ada dia punya ikut syarat lah. Kejap lagi saya tunjuk dia punya tu, syarat dia mudah saja, berdaftar dengan SSM, 6 bulan operasi, ada bank statement yang boleh tunjuk bulanan masuk 4,500, dah layak dah untuk mendapatkan kita punya grant ni lah. Ini yang di Terengganu punya semua jenis perniagaan lah. Untuk ni yang jenis SME grant tadi ya. Kita dah masuk kita punya topik pasal SME grant. Yang ni yang kata scammer lah, apa benda lah. Ini yang semuanya sebahagian yang dapat yang kita punya barangan ni, kebanyakan ni di Terengganu, Kelantan tak banyak lagi, Terengganu paling banyak lah. Dan sekarang pick up pula semua kita punya peruncit-peruncit tadi. Sebab kita ni kena cari 20,000 peniaga ni. Jadi kalau ada yang kurang pada 1% yang kita hubungi tu masih anggap scammer tu, kita pun tak pastilah apa yang dia nampak lah. Okey, semualah kedai runcit, kedai tayar, stesen minyak lah, bengkel lah, kedai runcit. Kan, macam kita juga dengan Persatuan Wanita Ibu Tunggal, macam ni dia orang gembira lah ada touch and go, ada device ni yang kita bagi ni as migran, sebab boleh tarik duit daripada e-wallet punya ni lah. Sebelum ni penerima e-wallet ni yang RM30 lah, yang RM50, yang RM150 ni, kita ni hanya putih mata lah, tak boleh nak tarik duit tu. Sekarang ni dengan kita punya aplikasi point of sale pun boleh tarik duit daripada wallet. Kalau pakai device ni pun boleh tarik duit daripada e-wallet punya payment selain daripada debit card, Mastercard lah. Ini sedangkan kedai, warung, kan, spa, ini yang jenis-jenis ni lah. Ini yang macam di Selangor ni kot ni.
okey ni Selangor punya kan ke workshop. Bagi kita punya workshop ni banyaknya menggunakan invoice. So kita punya point of sale tu ada invoice jugalah. Jadi masalah bila dah ada invoice macam mana nak print. Sebab tu kita bagi juga printer ni. Tak kena pakai laptop ke, tak pakai handphone yang kita bagi ini juga untuk buat invoice ataupun tarik bayaran daripada kad kredit, kad debit atau e-wallet tadi lah. Ini kedai toy shop, kedai barang permainan, bengkel, ni kedai pada grocery store kat Kedah ni, Negeri Sembilan, sebahagian daripadanya lah, Kelantan. Tapi yang di Selangor ni wilayah ni banyak sangat hesitation yang mungkin banyak peluang lah untuk mendapatkan. Jadi kita kurang sikit yang daripada Selangor dan wilayah persekutuan lah. Tapi yang banyak yang kita punya ni banyak Terengganu, ni Selangor ada juga lah. Tapi kalau nak ikutkan kita punya tu banyak yang di luar daripada Selangor dan wilayah lah. Okey, so sekarang kita masuk pula dalam kita punya going overseas tadi lah, yang macam Prof mention tadi. Okey, so kita punya program senang je. Malaysia first bulan ni kita dah start pada bulan Ogos. Persediaan kepada peniaga-peniaga yang export ready ataupun yang nak ke export, kita bawa ke Indonesia. Sekarang ni dah berjalan di Indonesia dan kita punya planning Saudi Arabia pula pada Disember, dan juga seterusnya tahun depan ke Afrika lah. Okey, so semuanya nanti ni akan menggunakan kita punya point of sale, sama ada pengeluar dia pun di dalam negeri dan luar negara lah. Point of sale sini, kita punya apps sini, dan peruncit pun ini dah ada dah, digunakan di Malaysia dah. Dan kita punya ni pun dah ada dah. Ini pun dah ada dah. Kan ni semua dah ada dah. Ini pun program kita juga yang recycle dah ada dah. Cuma sekarang ni kita untuk daripada ni lah pengeluar tadi, kita pun dapat juga inquiry daripada Agrobazar pula, Agrobank, Co-op Bank untuk dah pergi kepada ni lah pengeluar ni. Maksud dia kita punya ni lah pelaut lah, peniaga lah, petani lah kat sini. Jadi kita sekarang ni dah ada kat sini. Jadi satu lagi ni kalau dah ni, dan jadi kita punya ekosistem ni lengkap lah. Sebab kita memang dah ada bank dengan gerbang pembayaran tadi. Okay, so yang untuk going overseas tadi, Indonesia tadi, so kita ada sediakan tadi Simple Mall. Simple Mall punya platform lah, e-commerce platform, tapi konsep dia simple dan juga untuk konsep kedai. So boleh pergi dekat simplemall.my, dia punya ni lah, Simple Mall ni .my. Mungkin saya kena letak nantilah next one. Okay, so boleh upload logo syarikat, upload profil syarikat, gambar setiap produk, link dengan YouTube, dan promosi menggunakan kita punya so-called macam link lah, URL link untuk kedai. Gunakan QR code untuk kedai pun boleh. So B2C boleh, B2B boleh, tidak hal limit produk, banyak mana pun hentam saja dalam tu. Terima bayaran secara internet. Dan dalam Simple Mall ni juga ada Simple Mall International. Simple Mall International ni sekarang ni untuk Indonesia. So bila dia letak dalam kita punya platform Simple Mall International, barang tu kena hantar kepada kita punya warehouse di Indonesia, dan saya ada staff di Indonesia yang akan masukkan dalam, kita menggunakan robot, so-called aplikasi robot. Barang tu tadi masuk dalam part ni. Tekan satu button, dia akan masuk dalam Shopee Indonesia, Tokopedia, Lazada, Bukalapak. Okay. Jadi bila dah ada penjualan dekat sini, dan kita bantu mendapatkan lesen, dia panggil BPOM lesen untuk pasaran Indonesia. Jadi dah lepas tu dia boleh hantar secara kontainer lah, dan kita akan bantu untuk membuat pasaran di Indonesia. Okay. Kenapa ni? Maksudnya ni yang last punya slide kot. Tu dah, thank you dah tadi. Sekejap tu slide akhir lah. Okay, so kita buka untuk soalan lah kot. Tu saya cakap sorang-sorang ni, nampak lah. Okay. Dengar lah apa saya cakap ni. Okay. Tapi Cik Adila tak hujan ni tempat Cik Adila. Sekarang ni okey, clear, tak hujan. Tadi hujan sekejap. Okay. Tapi itulah, slide pun saya dah sharekan. Jadi kalau mana yang ada soalan tu boleh bertanya untuk saya menjawab lah. Okey, silakan siapa yang ingin bertanya soalan, silakan.
Kalau malu-malu nanti saya letak saya punya nombor handphone kat sini jap. Jap send message Ha. kat everyone. Ya betul. Kalau Adila. boleh tambah apa? Maklumat kat sini yang boleh join ni nombor telefon Cik Adila. Okey, nombor telefon saya tu boleh hubungi juga. Dan saya sharekan balik kita punya entire screen tadi yang last punya page tadi tu. Ni dalam sini pun ada nampak besar sikit lah kot. Yang ni boleh install terus ya Cik Adila. Boleh, maksud dia ni nombor telefon boleh screenshot dulu. Jadi maksud dia ini pun dah boleh, aplikasi kita boleh download. Jadi itulah, semuanya disediakan di hujung jari saja. Tengok macam mana lah. Okey, kalau tadi untuk dapatkan, saya stop sharing kejap. Saya bagi kalau untuk daftar kita punya point of sale tadi tu, ni saya kejap, saya bagi juga link dia yang saya cerita tadi tu, link dia. Okey, ini dalam chat box Ya, Cik Adila ya. tu okey, tu boleh. Sangkut-sangkut, tak boleh nak ni lah sebab hujan lebat petir kat sini tu, jadi dia tak berapa clear. Okey, tak apa. Okey, so saya dah masukkan juga apa tu, nombor handphone dan juga link untuk point of sale percuma tu. Boleh daftar dan download lah. Okey, lain-lain ada lagi soalan? Nanti puan share juga slide tadi lah, slide yang saya sharekan dalam grup tadi. Saya nak tanya pasal kita semula tu, Okey. dia memang buat dekat sekolah je ke ataupun dia boleh kita buat macam contoh kita permintaan kita di dalam satu grup untuk buat di kawasan kita macam tu. Okey, bagus soalan yang kita buat dengan Persatuan Penduduk PJ Section 13. So basically kita kena ada satu yang menguruskannya. Katalah kita ada pasar malam tadi, katalah siapa yang in charge, ahli persatuan ni yang in charge akan ada satu buka meja satu dan kita akan bagi dia alat timbang satu, dan cuba semua peniaga-peniaga tu boleh hantarkan minyak masak tu, timbang dulu tadi macam kita punya video tadi, dan masukkan dalam sistem kita, dan kita akan sediakan tong untuk masukkan tu, dan kita akan go and pick up dan duit kita akan bayar lah kepada semua yang menghantar minyak masak tadi, dan seterusnya 20% daripada itu kita akan bagi kepada yang menguruskan tadi. Okey, kalau macam dalam grup tadi pun kita kena ada tempat pengumpulan tadi lah. Kat mana tempat pengumpulan? Katalah duduk dalam satu taman, satu somebody yang kena menjadi tempat pengumpulan lah. Jadi semua orang dalam taman tersebut boleh ke rumah tempat pengumpulan ni. Jadi timbang masuk dalam sistem macam tadi lah, macam video tadi, menggunakan kad QR ataupun menggunakan aplikasi sahaja untuk kita identify siapa yang menghantar minyak masak terpakai tadi lah. Macam kita ada program dengan kilang ada kantin. Jadi kilang tu kami sediakan tong. Jadi maksud dia kilang dapatlah, dia ada masak buat goreng-goreng apa semua tu, bila dah habis 3-4 kali, dan dia pun masukkan di dalam tong. Itu untuk kegunaan sendirilah kalau kantin. Kalau dia untuk kegunaan penduduk setempat, ahli-ahli dia kena timbang dululah. Okey so untuk menjawab soalan tu boleh dibuat secara grup. Maksud dia kena ada yang menguruskannya, dan yang menguruskannya kita akan bagi 20% daripada harga minyak masak tadilah. Katalah 1 kilo, kutipan 1 kilo, RM1 kepada yang menghantar, 20 sen kepada yang menguruskan. Okey puan Lagi satu, macam contoh ni kita semula jugalah. Contoh selalunya macam kami persatuan peniaga, dia ada dalam satu skop kawasan laman yang terbuka. So, jadi macam memang kegunaan minyak masak ni memang banyaklah pada peniaga. Dia macam pasar malam, cuma pasar malam dia ada beberapa jam dia berniaga kan. Macam kita orang ni daripada pagi sampai petang. Cuma melibatkan dia gerai. So yang kami di dalam satu kelompok. So contoh dia macam tu, dia akan maksudnya collect barang-barang kita semula tu
satu minggu sekali ke macam mana? Ataupun Okey. dia hari-hari ke? Okey. Macam kat sekolah kan dia ada base, dia macam ada scope dia untuk diorang kumpulkan satu hari time waktu sekolah kan. Okey, untuk sekolah kita selalunya buat hari Rabu, hari Koko. Okey, untuk community pula macam tadi, kalau yang kedai base, macam kita di Terengganu ada kedai lah, maksudnya banyak kedai di satu kawasan, so kita akan pergi hantar kita punya recycler tadi pergi kutip lah. Tapi dia kena masukkan dalam sistem dulu. Berapa kilo. Jadi kalau tak tahu kilo tu agak sukar kita untuk membayar nantilah. Kan. Jadi kalau katalah kedai tadi, kalau ikut kedai, bolehlah dia masukkan dalam katalah bekas yang kalau kedai besar, kita sediakan tong lah. Tong. Jadi tong kita, nanti kita tahulah bila sampai satu dalam sistem tu, kita nampak dan kita go and pick up. Pick up tu maksudnya kita sedut lah. Jadi tong tu yang sediakan kalau untuk kedai yang banyak ni, mungkin kita letak dekat belakang dan kita ada lock lah. Jangan terkejut, kita punya minyak masak ni pernah kena curi. Minyak masak terpakai ni kita letak kat warehouse kita, orang datang, walaupun ada CCTV, senyum depan CCTV, sedut je. Kan? Jadi untuk kedai tadi yang mungkin ada 2-3 kedai, kita boleh combinekan ataupun setiap kedai tu kita bagi tong lah. Kan? So kita tengok kesesuaian macam mana banyak ke tak banyak, ataupun kita ni ada tengoklah tempat kat mana kita boleh sediakan satu tempat pengumpulan. Jadi bila dah mengumpulkannya tu dan ke tempat pengumpulan tersebut, macam kita ni ada warehouse dekat Kuala Selangor ataupun tempat yang pengumpulan lah, kita datang tempat tu katalah seminggu sekali, ataupun saya bagi contoh tadi, kita buka kaunter satu dekat pasar malam. Jadi pada hari tersebut pasar malam tu bukan nak jual, bukan nak jual, tempat pengumpulan, datanglah semua kedai-kedai ni bawa barang dia punya minyak masak yang telah dikumpulkan, jual kat kita di satu tempat pengumpulan tu. Tempat pengumpulan tu kita kena tentukan kemudian lah. Itu yang kita boleh buat. Okey puan Okey, faham. So kalau macam dekat Nak tanya yang base yang skop yang perkara yang kedua tu, sebab tadi putus-putus dah dia berdentam-dentum dia punya. So Okey, jadi tak tak ingat sangat, dia kejap-kejap on off. Okey, tak apa. So tadi dah menjawab ni soalan? Ya betul. Okey. Ada lagi yang nak bertanya? Tak boleh lagi, mungkin sebab hujan tu lah, saya pun dah nombor handphone tu dah ada, nanti boleh WhatsApp juga untuk persoalan lah. Yang pertama inilah program kita semula, lepas tu e-post, dan juga satu lagi KPS. Kita tak sebut pasal KPS sebab hari tu saya dah berbincang dengan Puan Miza dan juga Cik Makno. Kita nak bagi ruang untuk pertanyaan tentang ni lah, sistem e-post ni. Saya pun berminat sebenarnya sistem post ni. Kalau ada peruncit ni, kita boleh bantu peruncit untuk tingkatkan penjualan mereka. Jadi bila orang Google dalam orang nak cari barang kan, jadi senang dia pakai sistem. Macam orang tua, macam mak mertua saya pun agak sukar lah kalau nak kena call. Kalau dia ada pilihan, dia boleh cari. Ya, Cik Nina nak cakap sesuatu? Sebabnya kelemahan yang kami jumpa peruncit-peruncit ni, dia tidak ada tools. Tools tu maksudnya tidak ada macam canggih punya sistem untuk urus takbir harian dia. Jadi kebanyakan peruncit yang masa kita start dulu, banyak sangat berterima kasih sebab dia kata balik rumah dia kena spend 1 jam 2 jam untuk tengok dia punya untung rugi pada hari tersebut. Maksud dia orang punya urus takbir tu dah okey dah, tapi tidak ada tools yang untuk memudahkan kerja dia, menjimatkan masa. Jadi bila kita ada point of sale ni, dia dah tahu untung rugi dia pada hari tu. Balik rumah dia tekan saja, dia tahu dah. Dan tekan saja dia dah dapat dah dia punya stock count untuk pada hari tersebut. Jadi macam saya pergi ni dekat Perlis, dia punya terima kasih tu bukan terima bagi duit, bagi dengan
ikan masinnya, bagi macam produk-produk dia orang lah, sebab dia kata memudahkan dia jimat masa, tak payah spend duit bagi dekat accountant. Kecuali untuk akhir tahun tu dia memanglah, tapi hari dah tahu untung rugi, stok dah boleh on the spot, real time dah tahu. Kan, jadi point of sale ni dia guna dia untuk urus takbir yang betul, dan untuk dia order barangan jika barangan dia telah depleted lah, dah kurang, dia dah first in first out dalam kedai buncit ni kan. Jadi dia dah tahu dia punya stock inventory control, dia membantu mengurus takbir dengan lebih baik, dan juga untuk bersaing dengan syarikat-syarikat yang lain lah. Jadi dalam kita punya program ni, itu yang kita nak sebenarnya. Jadi dia orang ni boleh bersaing dari satu segi dengan peruncit lain, dengan pasaraya besar semua tu. Jadi untuk memantapkan dia punya perniagaan lah, itu yang nak tambah, nak mention tu lah. Lepas tu free pula tu. Kan, kalau dia hanya jalankan dengan sedar cash, maksud dia free je lah menggunakan kita punya aplikasi. Cuma dia kena ada smartphone dan juga kena ada internet untuk connected dengan kita punya sistem lah. Okey, itu yang nak tambah sikit lah. Macam yang untuk ni, macam yang Cik Adila cakap tadi, maksudnya kita kena apa, macam nak dapatkan, kita kena ada smartphone macam kita berdaftar tu, dia perlukan ni ke, maksudnya perlukan macam SSM, Okey. ataupun maksudnya untuk point of sale tak perlu apa-apa pun. Jadi daftar saja dekat link yang kita bagi ni, mi12p.asia ni dengan Go Digital. Untuk daftar mendapatkan point of sale ni tak ada apa-apa yang kita nak kena ada lah. Kecuali kalau macam aset migran tadi, memang kita perlukan SSM. Tapi untuk menggunakan kita punya point of sale ni tidak ada syarat yang dikenakan. Okey. Okey puan? Okey ke? Ya, sebab lain dia on off. Okey. So saya ulang semula, maksud dia yang untuk point of sale ni tidak ada dikenakan apa-apa syarat. Janji dia ada smartphone, pergi kepada kita punya link tadi, Go Digital link tadi, daftar, sistem akan configure sendiri untuk dia punya so called sistem lah. Jadi download kita punya apps, terus sign in dalam sistem dan dapat menu point of sale. Kecuali kalau nak aset migran, dan kena ada syarat-syarat yang saya mention tadilah. Okey puan Okey, faham. Dengar. Okey, ada lagi soalan? Jadilah saya nak tanya, yang 2% yang charge tu yang mana Okey. Maaflah saya tanya. Okey, kalau menggunakan point of sale tadi secara cash, kita tidak ada apa-apa bayaran. Tapi kalau menggunakan tadi JKMP tadi, QR code program Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita gunakan charge 2%. Kalau menggunakan payment gateway tadi, payment gateway maksudnya pembayaran secara kad kredit, kad debit atau e-wallet, memang kita charge 2% sebab bank charge kita. Jadi kita transferkan dia punya charge tu kepada peniaga. Tidak ada apa-apa charge kepada pengguna, pembeli tak ada apa-apa lah. Cuma peniaga tadi, macam dia kalau dia ada mesin EDC mesin pun, bank akan charge juga. Jadi kita punya ni, kita pukul rata kita punya charge jika menggunakan payment method JKM, Pay ataupun payment gateway. Okey puan adakah menjawab soalan tu? Tak, kalau pembeli tidak ada apa-apa charge. Dia charge kepada peruncit tadi, penjual lah, charge kepada penjual, bukan charge kepada pembeli. Okey, ada lagi apa-apa soalan? Mungkin situasi ikut hujan lebat tu tak apa.
Okey. Itulah saya rasa nanti saya ingat nak tengok YouTube tu balik sebab kami macam saya tak apa faham yang last tu lah, yang kedua. Yang pertama tu kita semula tu dapat dengar. Tu jadi kalau apa nanti boleh terus ke Cik Adila kan? Maksudnya saya boleh bertanya terus kat Cik Adila. Boleh tanya terus kepada Cik Adila, okey kan? Kalau dia Boleh. tanya, Boleh. Okey, boleh baik. terus. Terima kasih Cik Adila. Sebab kita hanya jadi macam memberi laluan ya kepada para peniaga untuk dapat maksimumkan hasil perniagaan mereka. Kita tak nak apa-apa pun sebab kita jadi penghubung kepada industri, kepada komuniti peniaga. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa kita habis kat sini dulu. Okey. Jadi nak tanya soalan ke? Jadi Tak dengar apa tu. Okeylah. Okey, so kita tamatkan sesi ini. Saya bagi pihak Universiti Melaya dan juga pihak peserta Puan Hamiza dan rakan-rakan yang lain mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Adila atas kesudian Cik Adila yang beri taklimat dan penerangan ya. Saya pun tunjuk muka lah. Kepada kita hari ini, alhamdulillah, syukur sangat sebab kita nak sampaikan ilmu supaya para peniaga dapat ilmu sesuatu yang boleh meningkatkan perniagaan mereka. Ya. Okay, terima kasih banyak-banyak Cik Adila. Cik Adila bagi ni free Puan Hamiza. Terima kasih banyak-banyak Cik Adila. Okey, tak ada hal. Okey saya ucapkan terima kasih lah. Maaf lah bagi pihak Persatuan Peniaga sebab tak ramai yang masuk. Di sini kan hujan lebat. Dengar kita ada payung dorang, ada apa semua dah tercampur, dah bumbung, ada WhatsApp. Itulah dengan kuat kan nak buat. Jadi saya pun on off dia punya line tak berapa clear. InsyaAllah nanti satu hari mana tahu kita dah boleh buat secara taklimat bersemuka lagi bagus kan. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cik Adila, doktor beri ruang dan peluang pada Persatuan Peniaga untuk sama-sama walaupun tak berapa clear, saya dapat sikit sebanyak lah sebagai info atau kebaikan pada persatuan kami. Alhamdulillah. So kita jadilah buka kamera, kita nak ambil gambar. Okey. Amalina tolong ambil gambar. 1, 2, 3. Wah. Okey. 1, 2. Okey. Okey ke? Alright. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey. Sama. Jumpa lagi. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.